Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam siri cara perdana oleh profesor-profesor yang terlantik selama ini dari Jabatan Fizik Fakulti Sains dan Kegunaan untuk memberikan syarahan beliau bertajuk Paradigma Sains Moden dan Pembangunan Sumber Manusia. Khalijah, anak pada Muhammad Saleh Haji Abdul Majid dan Rahmah Haji Zainal Abidin, dilahirkan di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Ayahnya seorang juru teknik kereta api tanah Melayu dan ibunya seorang guru sekolah rendah perempuan Melayu Kampung Baru pada masa itu. Dan sebagai seorang anak guru sekolah, Khalijah telah diberi peluang masuk ke darjah kosong dan sekarang ni prasekolah. Di situ darjah 1 saja dan lebih rendah daripada darjah 1 daripada darjah kosong. Beliau masuk ke darjah kosong ini semasa beliau berumur 5 tahun dan berjaya memasuki darjah 2 setahun kemudian. Selepas pendidikan sekolah Melayu, Khalijah masuki special middle class di Junior Methodist Girls School pada tahun 1955-1956. Dan Khalijah melanjutkan pelajaran di Girls College pada masa itu di Kuala Lumpur antara tahun 1959 hingga tahun 61. Dan di mana yang kita ketahui, Girls College sekarang ini dikenal sebagai College Tengku Kursiah dan dipindahkan ke Seremban. Dan beliau mendapat pendidikan sijil tinggi Malaysia dari Konvent Bukit Nanas pada tahun 64-65 dan pada tahun 70 memperoleh ijazah BSc Honours Physics dari Universiti Malaya, 72 MSc di University of Canterbury di UK, dan pada tahun 79 beliau memperoleh PhD dari University of California Davis, Amerika Syarikat. Masalah ketiadaan guru Melayu untuk mengajar fizik di sekolah menengah ketika itu telah mendorong Khalijah bertekad untuk menjadi guru fizik. Tapi cita-cita ini bertukar kepada menjadi pensyarah sebaik saja Universiti Kebangsaan Malaysia ditubuhkan pada bulan Mei tahun 70 dan UKM menawarkan beliau jawatan tutor di Jabatan Fizik pada masa itu. Dan Khalijah adalah anak Melayu ketiga dapat ijazah sarjana muda sains dalam bidang fizik dari Universiti Malaya kelas 2 atas. Beliau menerima tawaran UKM dengan azam untuk menambah bilangan siswazah Melayu dalam bidang fizik dan untuk mendalami serta mengatasi masalah orang Melayu yang suka mempelajari fizik dan matematik pada masa itu terutamanya, dan masa sekarang juga nampaknya masalah ini berlanjutan. Dan mentah dengan pengalaman dan keadaan jabatan baru yang tanpa tradisi sains dan tidak dapat diisi oleh tenaga akademik Melayu ketika itu, Khalijah meneruskan cita-citanya dengan membuat kajian pendidikan fizik di England dan di Amerika Syarikat. Kajian mengenai pendidikan fizik yang dibataskan kepada pelajar-pelajar di bawah jagaannya telah memberikan tanda-tanda bahawa masalah pendidikan yang wujud tidak bebas daripada sistem sosio-budaya masyarakat. Jadi pada tahun 85, untuk cuti sabatikalnya, Khalijah telah memilih untuk meneroka satu bidang baru dalam bidang sains dan masyarakat. Khalijah dilantik ke jawatan profesor pada bulan Oktober 1995 dan kini mengetuai suatu kumpulan penyelidik yang membuat kajian berkaitan sains, teknologi dan masyarakat. Beliau terlibat secara aktif dalam banyak persidangan dan seminar mengenai pendidikan fizik dan budaya sains teknologi. Atas istiqamah beliau dalam kedua-dua bidang ini, beliau dilantik oleh Suruhanjaya Kebangsaan UNESCO Malaysia sebagai wakil Malaysia dalam ASEAN Physics Education Network ataupun ASPEN, dan beliau juga adalah pengurusi ASPEN Malaysia, Setiausaha Kehormat ASPEN, pengurusi Suruhanjaya Sains dan Teknologi dalam Majlis Kebangsaan Organisasi Wanita NCWO, ahli dalam Majlis Pendidikan Kebangsaan Sains Malaysia MPKSN,
dan ahli lembaga Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia ataupun YAPIN. Selain bidang profesionalnya, Khadijah banyak memberi sumbangan fikiran mengenai peranan wanita sebagai ibu dan ahli masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat berteraskan nilai-nilai keagamaan, sains dan teknologi, dan seringkali kita lihat wajah beliau di kaca televisyen. Pemikiran beliau dirakamkan dalam buku Judul Masyarakat Saintifik dalam Binaan Wanita dan Alam Perjuangannya, dan juga dalam Women in Development. Semuanya terbitan Institut Kajian Dasar AKD. Sekali sekalian, tanpa pengarengah, saya dengan segala hormatnya persilakan Profesor Khadijah untuk menyampaikan syarahan beliau. Dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli-ahli majlis, ahli-ahli senat, para profesor, Profesor Madya, pensyarah, mahasiswa-mahasiswa, keluarga UKM, anak-anak, tetamu kehormat, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya telah memilih tajuk Paradigma Sains dan Pembangunan Sumber Manusia. Tajuk ini menarik perhatian saya sejak sebegitu demikian lama, dan untuk syarahan ini, isu yang mendasari syarahan saya adalah skop kegiatan sains dan teknologi yang begitu terbatas, merujuk kepada kegiatan teknikal sahaja. Penolakan sains oleh masyarakat ini dapat kita lihat melalui kemerosakan bilangan pelajar dalam bidang sains dan teknologi, masalah-masalah kritikal yang sedang dihadapi oleh negara sehubungan dengan memenuhi keperluan tenaga kerja dalam sains dan teknologi, dan juga persiapan kita, keupayaan kita untuk mencapai wawasan 2020 serta masuk ke ambang abad ke-21. Maka dengan itu, tuan dan puan sekalian, kandungan syarahan saya ini meliputi 5 perkara. Pertama, saya ingin membicarakan sedikit tentang pengertian sains moden. Kedua adalah keterbatasan paradigma sains tersebut berasaskan kepada beberapa contoh tauladan masalah-masalah yang dihadapi oleh negara dan masyarakat khususnya. Saya juga ingin memberi suatu alternatif paradigma yang berteraskan tauhid untuk memperlihatkan keupayaan kita menangani pelbagai macam isu dan masalah seandainya kita beranjak kepada paradigma yang berteraskan tauhid. Seterusnya kita akan lihat bahawa pembangunan sumber manusia merupakan satu isu yang penting bagi kita semua tangani. Seterusnya saya cuba membincangkan cadangan strategi tindakan yang kita boleh ambil. Tuan-tuan dan puan sekalian, paradigma sains adalah satu istilah yang telah dikemukakan oleh Kuhn sejak 1971. Ia merujuk kepada tradisi penyelidikan pencapaian saintifik yang menentukan pelbagai macam isu dan masalah serta cara-cara menyelesaikannya. Yang demikian, paradigma saintifik moden merupakan model bagi kebanyakan saintis pada masa kini. Nedera pula merujuk kepada paradigma sebagai matrix corpus of all dispositions ataupun idea-idea yang boleh memperihalkan, yang menangani pelbagai macam isu dan masalah. Seterusnya ini akan merupakan satu model sistem konsep yang memberi kita suatu macam kepercayaan, kerangka kepercayaan yang menjadi pencorak kepada kegiatan-kegiatan sains dan teknologi yang para saintis akan usahakan. Ini adalah gambaran yang diberikan oleh Ziauddin Sadar, dan akhirnya Wilbur memberi satu pengertian yang lebih umum
khususnya paradigma sebagai satu peta kepercayaan yang memberi makna kepada alam dan pengalaman kita semua. Jadi, tuan-tuan dan puan sekalian, dapatlah kita lihat takrif umum paradigma sebagai satu kerangka makna terhadap fakta dan pengalaman yang signifikan bagi para saintis untuk menghalusi mendalaminya. Ia juga merupakan satu panduan demi untuk mengenal pasti pelbagai macam masalah yang boleh ditangani. Seterusnya, ia menjadi penentu tindakan sama ada untuk menghalalkan ataupun mengharamkan aktiviti-aktiviti tertentu dalam bidang sains dan teknologi. Dan inilah yang menjadi pembatas skop kepada situasi, fenomena dan masalah yang hendak diselesaikan oleh para saintis. Khusus merujuk kepada sains moden, kita dapat lihat bahawa situasi, fenomena dan masalah terbatas kepada hal-hal yang teknikal sahaja. Jadi di sini dapatlah kita rumuskan apakah dia kegiatan. Kitaran kegiatan sains moden berasaskan kepada masalah yang bermakna bagi para saintis, ditentukan pula objek kajian dan kaedah yang boleh dipilih demi untuk menentukan fakta cerapan yang boleh diperolehi. Seterusnya kita menggunakan hujah rasional dan logikal, positisme, yang empiricism yang telah diperkenalkan oleh budaya barat, negara barat untuk melahirkan suatu teori yang boleh menjelaskan pelbagai macam masalah yang dihadapi oleh para saintis. Jadi di sini dapat kita lihat, tuan-tuan dan puan sekalian, bahawa sains moden tertumpu kepada pengertian, fokusnya adalah kepada alam tabi'i. Saya sedar bahawa pengertian sains begitu meluas, meliputi pelbagai macam idea, kemanusiaan, kehidupan, tapi dalam konteks perbincangan saya pada hari ini, ia tertumpu kepada alam tabi'i, fakta, cerapan yang terorganize dan kerja-kerja teori. Ia juga merujuk kepada eksperimen yang kita lakukan menggunakan kaedah-kaedah pemikiran induksi dan deduksi serta menitik beratkan pengalaman yang boleh memberikan kepada kita bukti-bukti nyata terhadap idea-idea sains yang diketengahkan. Namun, dua ciri utama yang jadi persoalan dalam kegiatan sains moden adalah penolakan wahyu dan juga kepinggiran para saintis dari isu-isu kemasyarakatan dan persekitaran. Jadi di sini dapat saya timbulkan juga sains tamadun silam yang lebih menitik beratkan kepada hubungan di antara alam semula jadi, hal-hal keagamaan dan kemasyarakatan. Dan pemikiran sedemikian inilah yang bersesuaian dengan sistem sosio-budaya kita, khususnya masyarakat Melayu, yang berteraskan kepada ajaran Islam. Jadi di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, dapat kita lihat juga bahawa idea sains tidak statik, walaupun ia dimajukan oleh negara barat. Ini oleh kerana beberapa faktor. Pertama, tentang perkembangan ilmu itu sendiri. Sebagai satu contoh yang ringkas kepada mereka yang terlibat dalam bidang sains, kita dapat lihat pemikiran yang berubah mengenai struktur atom. Dari sesuatu seperti pelampu di model berterusan kepada sesuatu yang begitu halus, di mana pengisian dia tertumpat kepada satu titik. Juga kita lihat perkembangan ilmu dari mekanik klasik yang bersikap deterministik kepada teori kuantum yang lebih bercorak kebarangkalian yang tak berketentuan. Dan juga kita perhatikan perkembangan tentang kaedah. Kalau di zaman Aristotle lebih menitik beratkan analogi, kita dapat lihat ke peringkat Descartes dan Copernicus yang menitik beratkan teori, berterusan pergi ke peringkat Newton yang menitik beratkan eksperimen. Pemikiran berubah dari masa ke masa. Seterusnya dari segi skala kerja-kerja yang hendak diusahakan,
Ya, kalau misalnya di peringkat awal kita terbatas kepada alam di persekitaran kita dengan kemajuan ilmu dan juga kaedah serta satu unsur lain, kita lihat para saintis dapat meneroka ke alam mikro, ke peringkat atom, nukleus dan sebagainya, merujuk kepada sains, peringkat makro di peringkat astronomi, astrofiziks, dan juga di peringkat tahap kelajuan yang tinggi, yakni hal laju cahaya yang telah diusahakan oleh Einstein. Jadi, perkara lain yang kita lihat berlaku adalah kemajuan teknik. Cara-cara kerja-kerja penyelidikan dapat dilakukan. Dengan perkembangan teknologi peralatan bertambah canggih, begitu juga instrumentasi yang boleh digunakan oleh para saintis. Jadi di sini para hadirin sekalian, kita mempersoalkan tentang perkembangan pemikiran dalam bidang sains ini. Kita dapat lihat bahawa ini disebabkan oleh perluasan interaksi antara manusia dengan alam dalam mana ia wujud. Ada 4 kategori yang kita boleh perkembangkan. Ini adalah interaksi manusia dengan alam. Kategori yang pertama terdiri daripada para saintis sains tulen. Perhatikan berbola ni ataupun gelombang ini sengaja terpisah daripada masyarakat yang merupakan dana sumber daya tenaga manusia. Setelah melaksanakan penerokaan, kita beroleh ilmu dan kefahaman mengenai pelbagai macam fenomena alam. Ini akan diambil oleh mereka yang ingin membuat prototipe teknologi, menggunakan ilmu pengetahuan yang diperolehi, menghasilkan suatu teknologi yang boleh digunakan oleh masyarakat. Seterusnya para ekonomi pula akan datang, mengambil manfaat daripada ciptaan-ciptaan teknologi ini untuk mewujudkan pelbagai macam industri, dan ini sedang berlaku di dalam negara kita dengan begitu pesat. Dan perhatikan di peringkat inilah para hadirin sekalian, kita menggunakan sumber alam dengan begitu banyak sehingga boleh menyebabkan ketakseimbangan di dalam sistem itu. Perhatikan juga, apabila tiba di peringkat ini, kita tidak hanya memerlukan para saintis, tetapi lebih ramai kelompok manusia, khususnya pengurus, pentadbir, jurutera, peringkat operator dan sebagainya. Maka saya perluaskan gelombang itu untuk masuk ke peringkat masyarakat. Seterusnya, setelah teknologi itu dihasilkan, perlulah dipasarkan untuk pengguna-pengguna. Maka itu kita lihat lebih ramai lagi manusia yang akan berinteraksi dengan alam melalui hasil-hasil teknologi. Dan kita semua faham, teknologi mempunyai hayat tempoh yang terbatas, selepas mana ia akan dikembalikan ke dalam alam kalau kita tak jaga-jaga kita menghadapi dengan masalah pencemaran alam. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa interaksi alam dengan manusia tidak terbatas kepada kumpulan tertentu sahaja, dan pada masa akan datang ia amat luas dipengaruhi oleh masyarakat yang berada di dalam dunia ini. Jadi di sini dapatlah kita perhatikan bahawa interaksi di antara manusia dengan alam telah menimbulkan pelbagai macam fenomena baru yang mungkin terlepas dari segi pemikiran, kepekaan masyarakat khusus, yakni masyarakat saintis tulen itu sendiri. Jadi fenomena-fenomena baru ini memerlukan pula hukum alam yang berbeza-beza yang harus difahami oleh kita semua untuk membolehkan kita menangani pelbagai macam isu dan masalah yang timbul. Ini bermakna kita perlu mengubah corak pemikiran kita, dan ini merujuk terus kepada keperluan paradigma baru yang berkaitan antara interaksi manusia dengan alam melalui kajian mengenai masyarakat, sains dan teknologi. Namun demikian, para hadirin sekalian, kita dapat lihat juga dalam konteks perkembangan sains dan teknologi di negara kita, kita perhatikan bahawa
sains dan teknologi bukanlah hak para saintis tulen sahaja. Sains dan teknologi kepunyaan masyarakat ramai dan negara. Jadi negara ini menggunakan sains dan teknologi untuk pertahanan, pembangunan sosio-ekonomi dan masyarakat, dan juga untuk menjaga alam persekitaran. Tidak ketinggalan juga untuk meneruskan tradisi lama kita, perkembangan ini. Jadi di sini ya kita dapat lihat dalam negara kita sendiri bahawa sains dan teknologi itu sudah luas application. Jadi dalam keadaan demikian juga perlulah kita memperluaskan aktiviti kita sehubungan dengan sains dan teknologi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selama ini kita telah menumpukan penyelidikan kepada alam sains tabi'i, teknologi dan juga kejuruteraan yang khusus. Yang amat terbatas sekali dalam konteks pengajian sains dan teknologi adalah hubung kait di antara sains, teknologi dan kehidupan, kemanusiaan dan kemasyarakatan. Kita juga lihat dalam bidang-bidang yang mempunyai application seperti dalam bidang perubatan, mereka telah meneroka dalam bidang kesihatan masyarakat. Kita juga lihat untuk mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan komputer, ada membuat kajian mengenai interface antara komputer dan manusia. Jadi apabila keadaan memaksa, kita akan lihat keperluan bidang sains dan teknologi itu diperluaskan. Sehubungan dengan ini, saya ingin menyentuh beberapa isu dan masalah yang timbul berkaitan dengan pendidikan ataupun pembangunan sumber manusia. Beberapa kajian mengenai prestasi pelajar telah dijalankan di universiti ini, sama ada mengenai prestasi pelajar itu sendiri ataupun masalah pelajar lemah. Satu kajian juga telah dijalankan oleh Kementerian Sains dan Teknologi bersama Institut Teknologi MARA terhadap persepsi masyarakat Malaysia dan pelajar terhadap sains dan teknologi. Kemudian ada kajian UNESCO bersama Kementerian Pendidikan sehubungan dengan pendidikan di negara kita, dan juga melalui projek latihan ilmiah dapat kita lihat beberapa isu dan masalah sehubungan dengan pembangunan manusia, dan tidak ketinggalan juga data-data yang diperoleh dari Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi. Saya ingin meninjau ataupun mempersembahkan kepada hadirin beberapa data mulai dari peringkat sekolah rendah hinggalah ke peringkat universiti. Kita dapat lihat di sini, ini adalah kajian oleh Zalizan dan Khadijah kalau saya tidak silap, merujuk kepada 12% daripada 20,850 orang pelajar didapati 12% bermasalah. Ini sekitar 320 orang. Tapi kalau kita ambil ya semua 20,850 pelajar, kita dapati bahawa 2,669 pelajar menghadapi masalah. Dan mereka ini adalah potensi sumber manusia bagi negara dan masyarakat. Perhatikan apakah masalah-masalah yang dihadapi. Kita dapati juga 20% daripada mereka adalah dari luar bandar, 25,6% tidak boleh mengeja, 31,5% tidak boleh membaca. Ini tidak begitu menarik perhatian saya. Tapi kita lihat sekarang meningkat kepada masalah kemahiran awal pelajar di peringkat sekolah rendah lagi. Sudah meningkat kepada 42,5% dan 67,7% tidak dapat mengikuti arahan seterusnya 73,8% menghadapi masalah bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya memberi perhatian kepada tiga perkara yang terakhir kerana ini berkaitan terus dengan daya fikir pelajar, pengisian yang ada pada para pelajar kita di peringkat sekolah rendah lagi, penguasaan komunikasi, memahami apa yang disampaikan kepada mereka dan keupayaan mereka untuk menyampaikan maklumat kepada orang lain. Dan juga kita dapat lihat di sini ya, prestasi matematik sekolah rendah. Jika dibandingkan nisbah pelajar-pelajar Melayu dan Cina, kita perhatikan hanya 33,7% berbanding dengan 66,3% Melayu Cina cemerlang dalam matematik UPSR. Bagi saya,
Ini merupakan petanda masalah struktur dan intelektual yang wujud di kalangan pelajar-pelajar Melayu sejak di peringkat awal lagi. Apakah pelik bagi kita untuk mendapati mereka bermasalah di peringkat sekolah rendah, menengah, seterusnya di universiti? Ini juga merupakan petanda kelemahan kemahiran numerik dan cara berfikir. Ia memberi petunjuk awal bahawa kita akan berhadapan dengan pelajar-pelajar yang bermasalah dalam ilmu yang berat-berat seperti matematik, fizik, sifat-sifat ilmu yang abstrak. Saya ingin menunjuk di sini analisis peperiksaan menengah rendah matematik. Ini kita bandingkan antara 3 kumpulan Melayu, Cina dan India. Para hadirin sendiri boleh lihat di manakah kedudukan Melayu berbanding Cina dan India. Kita dapat lihat tentang yang cemerlang. Di sini kita dapat lihat kurang daripada 10% pelajar Melayu yang berkulit cemerlangan berbanding dengan 35% ke atas, tapi menurun sedikit ya di kalangan pelajar Cina seterusnya. Matematik merupakan indeks daya fikir seseorang. Kita lihat pula untuk sains paduan. Ini kelihatan tidak ada banyak perbezaan di antara pelajar Melayu dan Cina. Kelemahan terdapat di kalangan pelajar India pada 89-90 tetapi menurun. Suatu petanda yang baik. Kemudian kita lihat dari segi keupayaan mencapai kecemerlangan masyarakat ataupun anak-anak Melayu masih rendah berbanding dengan pelajar Cina. Satu perkara lain, tuan-tuan dan perempuan sekalian, merujuk kepada matematik tambahan peringkat ya sains paduan yang ini. Okey. Matematik tambahan peringkat sijil persekolahan Malaysia antara 89 hingga 1993, 40 hingga 50% pelajar Melayu gagal dalam bidang sains matematik. Dengan tersendirinya, by default, pelajar-pelajar Melayu akan berkurangan dalam bidang-bidang teknologi dan sains. Kita perhati pula tentang luaran graduan sains tempatan dari salah sebuah universiti antara 1990 hingga 1995. Perhatikan di sini, ya, sini adalah 1, 2 atas, ya, 2 bawah, ini 3. Okey, yang ini adalah 2 bawah, kemudian yang 3. Yang ini adalah untuk bukan bumi. Kita perhatikan graduan-graduan yang telah dihasilkan. Trend bukan bumi adalah ke arah 2 atas, sementara trend bagi pelajar siswa-siswa Bumi Putra adalah 2 ke bawah. Inilah kejayaan kita menghasilkan siswa-siswa di kalangan Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Sekarang saya ingin beralih dari masalah pendidikan kepada beberapa masalah lain, khusus merujuk kepada keperluan tenaga sumber tenaga manusia antara 1990 hingga 2000. Ini agak kebelakangan sedikit. Kita memerlukan seramai 180,394 orang dalam bidang teknikal. Kita mampu mengeluarkan hanya 99,522 orang, menunjukkan kekurangan sebanyak 80,822. Apa yang boleh saya simpulkan di sini ialah rancangan dan perkembangan fizikal telah tidak disusuli dengan pembekalan tenaga kerja yang mencukupi dalam bidang sains dan teknologi. Masalah-masalah lain yang dihadapi khusus merujuk kepada pelajar-pelajar Bumi Putra adalah masalah psikoemosi. Satu kajian menunjukkan tanggapan mereka terhadap beban tugas yang dianggap berat berbanding dengan pelajar-pelajar Cina. Bagi beban tugas yang sama, pemikiran mereka adalah sebalik. Pelajar-pelajar Melayu telah menunjukkan keupayaan dan stamina intelektual yang tidak setanding dengan pelajar-pelajar Cina. Saya harap kita tidak sensitif terhadap isu ini kerana untuk menangani isu-isu kita perlu mengetahui perkara yang benar.
Selain daripada itu adalah persoalan penguasaan ilmu dan pembinaan kemahiran intelektual yang terbatas di kalangan pelajar-pelajar Melayu yang telah berlaku sejak sekolah rendah, menengah, seterusnya ke universiti. Satu masalah lain yang seringkali kita dengar adalah masalah kurang yakin diri. Kita pergi pula kepada satu masalah lain, keupayaan minda. Beberapa contoh yang telah saya berikan meyakinkan diri saya bahawa persiapan persediaan yang telah diperolehi atau diberi kepada pelajar-pelajar Melayu begitu terbatas sekali. Saya mempersoalkan bilakah masyarakat Melayu memulakan latihan berfikir bagi anak-anak. Apakah pengisian yang telah diberi? Bagaimanakah dengan frekuensi latihan berfikir yang diberi kepada anak-anak? Bilakah kita mula? Adakah kita tunggu masuk ke sekolah tadika, rendah, ataupun kita mula dari buayan? Seterusnya saya mempersoalkan persiapan kesediaan kita dalam menempuhi abad ke-21 khusus mencapai wawasan 2020. Nah, satu masalah lain yang saya nak kemukakan adalah pembekalan buku. Kertas kerja ini telah ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Yusuf Osman. Beliau mengatakan pada dekad 80-an hanya 280 buah buku telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. 6 tahun yang lepas hanya 443 buku diterbitkan. Itu pun 161 atau 36.3% adalah terjemahan buku dari bahasa Inggris, dan penerbit universiti di tempatan berdaya untuk mengeluarkan 245 buah buku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, penerbitan buku-buku sains dan teknologi dalam bahasa Melayu khususnya adalah terbatas untuk memenuhi keperluan negara dan masyarakat. Kita banyak mempunyai penulisan dalam bahasa Inggris. Ini menimbulkan masalah dalam konteks memahami isi yang terkandung dalam bahasa tersebut, yang menyebabkan kita sukar untuk mendapatkan ide, konsep sains dan teknologi yang asing dalam sistem sosial budaya kita. Seterusnya, minda tidak akan mampu berinteraksi dengan maklumat-maklumat yang tertulis di dalam bahasa Inggris seandainya penguasaan kita dalam bahasa Inggris adalah terbatas. Yang demikian, kita berdepan dengan satu halangan untuk mengikut rentak kemajuan dan perkembangan ilmu yang berlaku sama ada dalam negara dan di peringkat antarabangsa. Walaupun kita tidak menafikan bahawa bahasa Inggeris itu penting, saya memikirkan tentang masyarakat sasaran yang jauh melebihi bilangan mereka, mungkin 10-20% yang berkeupayaan dalam bahasa. Masalah lain yang boleh kita fikirkan berkaitan dengan penulisan adalah sistem sains itu sendiri, khusus merujuk kepada pengurusan dan organisasi sains. Ini telah dikemukakan oleh MPKSN, seterusnya Kementerian Sains dan Teknologi. Kita banyak ambitious nak mengadakan projek-projek besar seperti satellite communication system, tetapi tidak cukup tenaga kerja tempatan yang boleh mengusahakannya. Samping itu, kita ada masalah kekecewaan siswa sains yang seringkali telah diperkatakan dalam konteks kemajuan kerjaya mereka walaupun mereka telah bekerja dengan sedemikian lama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hal-hal sedemikian mempengaruhi cita rasa, motivasi, keinginan anak-anak muda untuk terlibat dalam sains dan teknologi. Maka itu kita dapat lihat kelangsungan sistem sains dan teknologi tergugat. Jelas kita sedari masalah ini dengan kemerosotan bilangan pelajar yang mengambil sains yang telah kita sedari berlaku sejak dekad pertengahan 80-an hingga kini, dan hingga kini jugalah baru kita lihat Kementerian Pendidikan telah bertungkul lumus untuk mencari jalan bagaimana bilangan pelajar-pelajar dapat ditingkatkan.
Ini telah saya sebut. Kemudian kita dapat perkara sedemikian. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 4 kawasan yang memerlukan perhatian komuniti sains atau para saintis. Pertama adalah pendidikan dan latihan para saintis. Dan saya telah tunjukkan bahawa kita tidak hanya memerlukan saintis tulen, tapi mereka yang berlatar belakangkan sains dalam keempat-empat kategori yang telah saya tunjukkan tadi. Kita hendak menuju ke arah pembinaan sebuah masyarakat saintifik, tetapi kita belum mempunyai cukup individu-individu yang mempunyai kepakaran dan kemahiran berkaitan dengan teori, ilmu kefahaman, hukum hakam, bagaimana kita boleh mewujudkan suatu masyarakat saintifik. Seterusnya kita perlu memastikan perkembangan pembangunan industri penerbitan dari segi nak menyampaikan ilmu maklumat kepada masyarakat. Seterusnya, kawasan yang tidak kurang penting adalah organisasi, pengurusan dan pentadbiran kegiatan sains. Sebagai seorang yang berlatar belakangkan sains khususnya fizik dan juga ahli-ahli sains yang lain, kita mempersoalkan mengapakah masalah ini wujud. Kita boleh beri, saya nak berikan 2 hipotesis. Apakah keupayaan kita tidak dapat menguasai sains dan teknologi pada masa kini bermakna kita dilahirkan tidak berupaya? Jika itu pendirian kita, maka tidak perlulah kita lakukan apa-apa, melainkan berserah kepada untung nasib. Sabut timbul untung nasib bagi semula. Tapi hipotesis kedua, bagi saya, manusia berpotensi menjadi insan yang cemerlang. Yang demikian, berbagai macam isu dan masalah yang kita hadapi pada masa kini mesti mempunyai sebab dan musabab. Dan saya rasa ada hubung kaitnya dengan keadaan sistem sosio-budaya masyarakat. Persoalannya sekarang ialah tanggungjawab siapa untuk melahirkan suatu masyarakat yang bergerak sains. Apakah para saintis tulen yang merupakan pakar ilmu mempunyai peranan? Bagi saya, ya. Mereka lebih mengetahui tentang sifat kejadian-kejadian yang berlaku dalam alam. Mereka mengetahui tentang sifat-sifat kegiatan sains. Oleh itu, merekalah yang paling layak untuk meningkatkan literasi sains di kalangan masyarakat. Masyarakat memerlukan maklumat sains. Kita menuju ke era globalisasi, ledakan maklumat sains dan peningkatan teknologi. Masyarakat perlu mampu mengikut perkembangan sains dan teknologi yang berlaku. Masyarakat juga perlu memanfaatkan kehadiran sistem sains dan teknologi, menjangkakan kesan penggunaan sains dan teknologi. Seterusnya, kita mestilah mempunyai kemampuan untuk merancang dan mengawal gerak langkah dan tindakan yang harus diambil. Berasaskan kepada pelbagai macam isu dan masalah, saya membuat kesimpulan bahawa sains moden yang kita amalkan pada masa kini begitu terbatas, disebabkan oleh unsur-unsur manusia yang terabad dan relevannya di masa yang lampau. Itu memang okey. Kita dapat lihat di sini, ketika itu penggunaan sumber alam begitu sedikit sekali. Seterusnya, kegiatan-kegiatan industri yang begitu terbatas tidak mencemarkan alam sehingga keselamatan masyarakat dan alam sekitar terjamin. Tetapi pada masa kini, kita lihat kesan mengenepikan aspek sosial dan alam sekitar menyebabkan masalah ketakstabilan sistem eko dan masyarakat tergugat. Kita menghadapi pelbagai macam krisis sosial berkaitan dengan penggunaan dadah, teknologi hiburan dan sebagainya. Dan kita juga tidak putus-putus menghadapi masalah alam sekitar yang mewarnai akhir abad ke-20 ini. Yang demikian, kita juga lihat komuniti sains telah ramai yang mahu menyemak semula tanggapan terhadap sifat sains
dan peranan para saintis, sehingga kita perhatikan pada tahun 1983, isu alam sekitar telah menarik perhatian masyarakat dunia. The World Commission of Environment and Development, UNESCO, Commission ini telah terbentuk. Jadi sekarang sains barat telah dikritik, peranan ahli sains telah dipersoalkan, dan mereka mengakui bahawa paradigma sains barat merupakan peraturan pemikiran yang bukan berasaskan pengalaman tetapi idea mereka ciptaan pemikir-pemikir agung mereka. Mereka juga memperakui, khusus merujuk kepada Bohm, bahawa masyarakat saintis menyisihkan diri mereka daripada tanggungjawab sosial. Mereka memperakui bahawa paradigma sains barat terbatas. Seterusnya saya quote dalam bahasa Inggeris, the superiority of science over other forms of human thoughts and behavior a self-deception. Oleh itu perlulah kita menyemak kembali sistem sains. Kita perhatikan di sini, yang harus kita persoalkan sekarang adalah kegiatan-kegiatan sains. Siapakah pewaris sains yang akan meneruskan kegiatan sains yang dimulakan oleh para saintis dulu? Untuk mendapatkan bilangan pewaris sains yang begitu ramai, kita memerlukan masyarakat yang menyokong sains. Seterusnya, sains dan masyarakat menjadi satu area kajian yang perlu kita usahakan. Kegiatan sains diperlukan oleh industri, dan kita juga perhatikan kajian terhadap alam sumber mentah untuk mendapatkan sumber-sumber demi menyokong kegiatan-kegiatan industri. Saya ingin beralih setelah membicarakan tentang masalah-masalah yang dihadapi kepada satu alternatif paradigma yang berteraskan. Apakah yang terdapat dalam konsep tauhid? Pertama, seperti yang semua kita maklum, Allah itu esa, merupakan pencipta dan pengatur alam. Allah menciptakan kepelbagaian, tetapi satu ciri utama adalah kesatuan dalam kepelbagaian. Kita juga dimaklumkan, khusus merujuk kepada surah Al-Imran ayat 190, penciptaan sesuatu makhluk itu bukan untuk sia-sia. Ini bermakna setiap sesuatu itu mempunyai tempatnya. Dan setiap sesuatu yang dicipta itu adalah dalam keadaan tersukat, tertakluk kepada sunatullah yang di kalangan saintis kita kenali sebagai laws of nature. Setiap sesuatu yang mempunyai tempat ini haruslah dilayani dengan adil, serta kita bergerak di atas jalan yang lurus demi untuk menikmati keadaan yang harmonis serta memperolehi nikmat. Dan ini terkandung di dalam surah Ummul Kitab Al-Fatihah. Seandainya kita mengambil jalan yang salah, bermakna kita adalah menzalimi diri kita, kita akan berada dalam keadaan sesat. Jadi di sini saya ini menggunakan konsep vektor untuk menunjukkan bagaimana kita akan terkandas, tidak mampu untuk meneruskan perjalanan seandainya kita terpesong disebabkan oleh kejahilan ataupun salah jalan ataupun cuan. Ini menunjukkan masa yang telah kita ambil untuk melakukan kegiatan, tetapi kerana kita mengabaikan beberapa hal yang penting, maka perhatikan perkembangan kemajuan kita adalah terbatas. Saya ingin mendalami lagi mengenai paradigma yang berteraskan tauhid. Kita beralih kepada kefahaman kita mengenai epistemologi tauhid. Ia berasaskan kepada satu premis ketakwaan yang bermakna dalam apa jua yang kita usahakan, yang kita lakukan, tidak tinggal untuk kita mengingati Allah SWT. Ketakwaan merupakan satu mekanisme kawalan dalam terhadap apa jua yang kita ingin usahakan, menghalalkan apa yang patut, mengharamkan apa yang batil. Selain daripada itu, kita perhatikan epistemologi tauhid mempunyai beberapa prinsip. Pertama, merujuk kepada kepastian
certainty bahawa kejadian-kejadian tertentu memang mesti wujud. Ia juga directed ataupun mempunyai tujuan seperti yang saya tunjukkan dalam transparansi tadi. Dan juga di sini dari segi penciptaan yang boleh kita perluaskan kepada keupayaan manusia menggunakan idea mereka menciptakan pelbagai macam perkara. Mizan yang merujuk kepada balance ataupun keseimbangan di antara satu aspek kehidupan dengan satu aspek kehidupan yang lain menuju kepada kesejahteraan seperti yang saya telah tunjukkan pada peringkat awal. Ini membawa kita kepada satu perbincangan mengenai proses penjanaan ilmu yang berteraskan tauhid. Prinsip utama yang hendak diketengahkan adalah prinsip kesaling lengkapan. Kita telah lihat bahawa sistem yang diwujudkan dalam alam ini adalah suatu sistem yang kompleks dan mencapak, tetapi setiap satu bahagian antara satu sama lain saling melengkapi, saling berinteraksi, dan ianya terhubung secara bersepadu sama ada intra merujuk kepada dalam satu sistem ataupun inter merujuk kepada satu sistem dengan satu sistem yang lain. Dan juga kita perhatikan proses kesaling lengkapan ini membolehkan kita menjalankan kerja-kerja yang patut menurut istilah yang cerah untuk mengetahui keadaan dan kedudukan yang membolehkan kita membuat inference tentang apakah yang mungkin berlaku. Kita sekarang mengejar kepada menjalankan kerja-kerja secara proaktif, dan ini menyebabkan satu evolusi perkembangan ilmu yang dipanggil oleh Profesor Chowdhury sebagai Helix punca dan kesan selanjutnya. Jadi di sini kita dapat lihat tuan-tuan dan puan-puan sekalian, proses interaksi. Saya teringat tentang siang dan malam. Kita ada waktu malam kita berfikir, bertafakur ataupun tidur. Waktu siang kita giat bekerja, berinteraksi. Dalam proses semasa berinteraksi inilah berbagai macam idea bercambah, ilmu pengetahuan berkembang, dan seterusnya kita dapat lihat ia akan menuju kepada satu perkembangan yang dinamik. Tetapi kalau misalnya kita tidak mengikuti jalan yang lurus, kita pergi kepada jalan yang salah. Dalam fizik ini adalah suatu perkara yang biasa, error, kemudian yang sesat, dan kita juga dapat lihat kesan cumulative error yang membawa kepada penyisihan dari keadaan yang sebenar. Jadi ini dia penyisihan. Kalau tidak dikawal, kita menjadi sesat, berbagai macam masalah akan berlaku. Jadi kalau rata-rata kita fikirkan, idea ini sudah tersemat ataupun sudah lama kita pelajari dalam fizik. Dalam surah Al-Fatihah telah berulang kali kita membacanya, dan memang inilah perkara yang kita lihat berlaku dalam keadaan sehari. Jadi berasaskan pada ini, saya meneruskan lagi perbincangan saya. Kita dapat lihat di sini apakah yang berlaku. Kalau sains itu berteraskan tauhid, ini adalah kegiatan-kegiatan sains yang cuba kita usahakan. Ia tidak mengenepikan wahyu berbanding dengan sains moden. Saya tidak mahu guna istilah barat, sebab orang barat pun ada yang percaya kepada kewujudan Tuhan. Aspek kerohanian ada pertimbangannya. Begitu juga tentang hal-hal alam persekitaran di mana kita harus melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai khalifah untuk menjaga alam. Namun tidak dihalang untuk menggunakan sumber alam bagi tujuan kegiatan ekonomi, peningkatan keadaan material kita, dan tidak lupa siapakah yang kita hendak layani, manusia ataupun kita memberi tujuan kepada kejayaan material. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beralih dari sini saya ingin menumpukan perhatian sedikit terhadap pembangunan sumber manusia. Ada beberapa perkara pokok yang perlu kita sedari. Proses pembangunan manusia akhir-akhirnya bersandar kepada apakah maklumat yang masuk ke
dalam seseorang itu. Maklumat inilah dengan keupayaan dia mencernakan ilmu tersebut, melakukan pemikiran-pemikiran yang patut dia berkulit ilmu. Latihan yang diberi berasaskan kepada masukan maklumat kepadanya, ia boleh membina kemahiran, sikap dan penghayatan nilai tertentu, sama ada positif ataupun negatif, dan ini dapat kita lihat melalui amal ataupun prestasi mereka. Dan masukan maklumat ini dipengaruhi oleh keadaan teknologi, iklim pendidikan, sama ada secara formal ataupun tidak formal, oleh ibu bapa, oleh masyarakat, oleh sekolah, rakan sebaya, media massa dan sebagainya, serta polisi negara yang menentukan apa yang harus dibuat dan yang tidak patut dibuat. Kemudian kita beralih kepada transparansi lagi satu. Saya membicarakan tentang jaringan sosial individu yang memperlihatkan kepada kita ya, pembangunan sumber manusia bermula dari zero, ni lahirnya, hinggalah ke umur yang sedemikian tinggi. Berasaskan kepada satu hadis, tuntutlah ilmu dari buaya hingga ke liang lahat. Ramai antara kita yang akan mencapai lebih daripada 50 tahun untuk hidup. Dan kita dapat lihat di sini ibu bapa yang memainkan peranan, juga bergantung kepada perhubungan di antara anak dan ibu bapa boleh berlanjutan. Pengaruh guru-guru tidak dapat kita nafikan. Begitu juga kita dapat lihat pengaruh rakan sebaya begitu meningkat apabila umur meningkat 10 hingga 25 tahun. Dan kita perhatikan di peringkat ini, keluarga setelah kita berumah tangga, isteri ke suami ke anak-anak mempengaruhi gerak langkah kita. Rakan sekerja begitu juga, ada yang menggalakkan, ada yang tidak. Persatuan-persatuan yang kita dampingi dan tidak ketinggalan perwatakan diri kita. Jadi di sini ya, kita dapat lihat bahawa sistem sosio budaya, agama dan media massa mempengaruhi pemikiran semua orang yang ada peranannya terhadap perkembangan pembangunan seorang itu. Dan ini bersandar kepada apakah jenis maklumat yang kita masukkan. Ketiga, saya ingin tunjukkan satu transparansi lagi. Dalam keadaan negara tersesak untuk menghasilkan tenaga kerja yang begitu ramai, kita dapat lihat di sini ya, tempoh pembangunan sumber manusia. Saya beri di sini 3 model A, B dan C. A ini merujuk kepada sistem yang wujud sekarang ini. Umur 5 tahun kita masuk tadika, lepas tu sekolah rendah, menengah, seterusnya matrikulasi universiti dan bekerja. Kemudian kita perhatikan model B di sini. Ya, kita dapat lihat ini di setengah-setengah negara. Kemasukan ke sekolah lebih awal, umur 6 tahun. Ya, tapi kita lihat peringkat menengah lebih kurang sama. Matrik akan dikurangkan, ini yang kita sedang alami ataupun akan alami, begitu juga peringkat universiti. Dan pada masa akan datang, ya, kita ingin mencepatkan lagi ya, persekolahan. Mungkin umur 5 tahun sudah masuk ke sekolah rendah, tadika lebih awal pada itu, seterusnya menengah, matrikulasi dan universiti. Nah, apakah perkara yang ingin saya tunjukkan di sini? Quality A, quality model B, quality model C dianggapkan sama semasa mereka keluar. Itu yang kita harapkan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah ini bermakna sistem pendidikan masa yang lampau dengan yang akan datang sama? Ini yang menyebabkan saya mempersoalkan bilakah harus kita mula sistem pendidikan. Seandainya kita ingin kualiti yang sama untuk ketiga-tiga model ini, maka pengisian bagi sesuatu program itu perlu diperluaskan. Apakah individu-individu yang akan mengikut program yang singkat ini mempunyai keupayaan, mental, stamina dan pelbagai macam perkara menanggung beban yang jauh lebih besar yang tidak diberi sejak mereka kecil ini? Kita mempersoalkan tentang teknik, kaedah membina sumber manusia sejak dari buayan sampailah ke alam pekerjaan, seterusnya hingga ke liang lahat. Jadi di sini tuan-tuan dan puan sekalian, sumber manusia adalah penting.
kita tidak dapat abaikan. Terutama sekali dalam konteks kita hendak membangun. Kita dapat lihat di sini, perkara-perkara yang harus dititik beratkan. Saya merujuk, di sinilah saya cuba menunjukkan perkaitan dia antara paradigma dan juga pembangunan sumber manusia. Paradigma yang merujuk kepada isu-isu masalah, penyelesaian masalah yang boleh kita fikirkan, berbanding dengan hal-hal lain yang harus kita pertimbangkan. Pewaris sains, kita memerlukan mereka sebagai sumber manusia, mereka sebagai pewaris kegiatan-kegiatan sains yang telah sedang diusahakan, mereka sebagai pembangunan masyarakat. Bermakna kita memerlukan pendidik, dan pendidik untuk pewaris sains pada masa akan datang tidak terbatas kepada mereka yang pakar sahaja dalam bidang sains, tetapi mereka yang mempunyai penguasaan bahasa, psikologi, agama dan sosial. Satu program bersepadu yang telah diusahakan di University of Natal, Afrika Selatan untuk pre-university program telah diusahakan untuk pelajar-pelajar yang langsung tidak ada latar belakang dalam sains. Kita dapati 77% berjaya mengikuti arus program perdana sains. Jadi itu sebagai satu contoh, kemungkinan perkara ini berlaku di pada masa akan datang. Kita yang nak menyediakan program-program untuk para saintis perlu memastikan dalam kumpulan kurikulum ada mereka yang pakar dalam bidang bahasa, psikologi, agama dan sosial, mengambil kira tentang apakah peranan yang mereka akan ambil setelah mereka keluar daripada institusi pengajian tinggi. Jadi ini membawa kita kepada satu perkara lain. Saya tinggal yang ini merujuk kepada garis kemajuan intelek yang saya maksudkan tadi sebagai usaha memajukan manusia sejak dari lahir hingga ke lilahat dan seterusnya. Kalau kita mulai awal, ini kalau yang unggul. Kalau kita slow down, melambatkan proses pembelajaran, tak mungkin kita capai ke tahap ini. Dan ini oleh kerana ini memang sedang berlaku, saya mempunyai keyakinan bahawa teori ini adalah sesuatu yang mungkin diterima benar. Dan dalam keadaan kita menuju wawasan 2020 ke abad ke-21, kita perhatikan program sains dan teknologi sudah begitu meluas. Bagaimana kita nak meningkatkan minat masyarakat terhadap program sains, bagaimana kita hendak menghasilkan sumber-sumber manusia yang berketerampilan. Kita juga mempersoalkan tentang R&D yang tradisional dan juga kawasan-kawasan baru sehubungan dengan sains masyarakat, sumber manusia dan sebagainya. Kita mempersoalkan tentang penghasilan teknologi yang berkualiti, bagaimana dapat kita protect harta intelek, dan pengurusan untuk membolehkan kita maju dalam perdagangan serta memerlukan penswastaan dari segi pengurusan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekalian, banyak bidang-bidang baru penyelidikan sains yang diperlukan seandainya kita ingin membangunkan sains dan teknologi dalam negara. Antara lain tuan-tuan dan perempuan sekalian, sejarah pembangunan sains tempatan adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Kita juga harus mendalami, memperkenalkan kepada pelajar-pelajar kita mengenai polisi dan pengurusan sains. Satu bidang yang penting bagi kita perkembangkan adalah kewartawanan sains dan teknologi kerana masyarakat memerlukan maklumat. Kita juga harus mewujudkan satu budaya saintifik untuk membolehkan masyarakat awam mengikuti perkembangan-perkembangan sains serta mengamalkan cara hidup yang jauh lebih teratur berteraskan ilmu. Di samping itu juga kita perlu mendalami kegiatan-kegiatan berkaitan dengan sains Islam sebab kita tahu pada masa-masa yang lampau sains berteraskan agama Islam begitu maju dan haruslah kita menyelidik semula bagaimanakah ini boleh berlaku. Perkara lain yang saya ingin tekankan adalah keperluan untuk mengkaji hubung kait interaksi di antara sains, teknologi dan masyarakat membawa kepada perkembangan satu bidang baru yakni masyarakat sains dan teknologi. Tidak ketinggalan juga adalah penyelidikan yang begitu mendalam berkaitan dengan pendidikan sains. Kita memerlukan kerjasama di antara mereka kalangan saintis dan juga para pendidik dan beberapa kelompok yang telah saya timbulkan. Nah, apakah peranan UKM?
Sebagai seorang warga UKM, saya rasa adalah tanggungjawab saya untuk mempersoalkan apakah sumbangan yang boleh kita berikan terhadap pembangunan sains dan teknologi dalam negara. Saya ingin merujuk kembali kepada falsafah UKM yang mengatakan paduan antara iman kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, gabungan antara teori dan amal yang saya rasa begitu menarik sekali adalah dasar utama perkembangan ilmu. Ini yang kita cuba usahakan dari dulu sampai sekarang. Yang saya tertarik adalah pembinaan masyarakat terpelajar, ataupun bagi saya masyarakat berbudaya ataupun berpendidikan, demi untuk memastikan supaya kita terus terbangun. Saya mempersoalkan tentang usaha kita untuk mempertingkatkan pembangunan masyarakat terpelajar. Saya rasa kita perlu memastikan bahawa UKM yang dibina demi untuk membina masyarakat haruslah memperluaskan kegiatan-kegiatan kajian masyarakat berkaitan dengan sains dan teknologi. Saya tidak nafikan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh FSKK, tetapi saya ingin melihat kajian berkaitan sains, teknologi dan masyarakat diperluaskan. Akhir sekali saya nak sampaikan strategi yang boleh kita pertimbangkan. Strategi ini pertama adalah pembangunan masyarakat saintifik. Ini kita perlu mempunyai pakar-pakar yang bukan sahaja dapat menjalankan penyelidikan tetapi menyampaikan maklumat kepada masyarakat serta mengadakan program social engineering demi untuk mewujudkan satu masyarakat saintifik. Dan kita memerlukan kegiatan-kegiatan penulisan yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita lakukan sekarang. Ini membawa satu persoalan paradigma juga. Bagaimanakah dapat kita menggalakkan para akademik bukan hanya untuk menulis bagi jurnal-jurnal antarabangsa ataupun dalaman yang direferikan, tetapi penulisan demi untuk mempertingkatkan literasi sains yang wujud di dalam masyarakat demi untuk memastikan kelangsungan kita menempuh abad ke-21. Pengurusan dan pentadbiran adalah sesuatu area yang harus kita halusi, kerana ini akan mempersoalkan infrastruktur yang membolehkan pelbagai macam kegiatan dilaksanakan. Tanpa pengurusan struktur, pengurusan pentadbiran yang bersesuaian, kita tidak akan dapat lihat perkembangan dalam bidang-bidang yang saya cadangkan. Begitu juga tentang program dalaman. Saya tertinggal di situ program dalaman, pembangunan sumber manusia yang ada di dalam organisasi. Kerana ilmu berubah, teknologi berubah, maka kaedah pendekatan terhadap kerja-kerja pun turut berubah. Jadi sebagai kesimpulan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi saya berpendapat bahawa paradigma sains kini dan abad ke-21 mestilah bersesuaian dengan keperluan negara dan masyarakat yang tidak terbatas ataupun membataskan kegiatan sains kepada kajian mengenai alam, tetapi mempersoalkan hubung kait di antara sains, teknologi, alam dan manusia. Paradigma sains moden pada hemat saya amat membatasi kegiatan dan urusan sains. Kita berada dalam satu kitaran yang tertutup yang menghalang kita dari mencuburi bidang-bidang baru berkaitan dengan sains dan teknologi. Jadi di sini saya telah mencadangkan paradigma berasaskan tauhid sebagai satu alternatif yang terbaik, sebab kita memang pernah lihat contohnya berlaku dan kepercayaan kita untuk mengamalkan ini yang membolehkan kita berjaya. Jadi dalam keadaan demikian, haruslah kita mempertingkatkan projek pembangunan manusia dan sistem budaya demi untuk mempersiapkan negara dan masyarakat menjadi suatu negara yang terus maju, terampil dan lestari. Akhir kata, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Datuk Naib Chancellor atas sokongan dan galakan, kepada rakan, teman dan kaki tangan sokongan Jabatan Fizik dan Fakulti Sains Fizik dan Gunaan yang telah menolong saya dalam beberapa harian ini hingga rasa-rasa jadi ke tak jadi. Bahagian pentadbiran dan juga Pusat Teknologi Pendidikan, kepada ibu bapa saya, adik-beradik saya, terima kasih.
Tidak saya lupa juga suami saya Profesor Madya Dr. Ning Abdul Aziz Sulaiman. Dia tidak dapat berada dengan kita pada hari ini sebab dia juga bertugas. Dan kepada anak-anak saya yang diwakili oleh 3 orang dan sesiapa sahaja yang telah memberi dorongan dan galakan kepada saya untuk terus bergiat dalam bidang ini walaupun tidak pada mulanya diperakui. Terima ramai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedari begitulah syarahan Profesor Khalijah yang bertajuk Paradigma Sains Moden dan Pembangunan Sumber Manusia. Dan di antara lain, seperti mana yang kita dengarkan, kita telah paparkan dan beliau telah mendengarkan beberapa masalah dalam bidang sains dan teknologi, kedudukan anak-anak bumi putra terutamanya di Malaysia berhubungan dengan ini. Beliau juga telah mendengarkan satu paradigma tauhid bagi menangani masalah-masalah yang timbul, beberapa strategi dan peranan Universiti Kebangsaan sendiri yang saya kira boleh kita fikirkan bersama selepas ini. Saya harap semua telah pun menghayatinya dan mendapat manfaat dari syarahan tersebut. Sebagai tanda terima kasih kita dan penghargaan tidak terhingga kepada Profesor Khalijah, saya mohon kita menunjukkan semuanya ini dengan cara yang biasa. Dan saudara sekalian dijemput ke bilik pengkuasi di Paras 2 untuk sedikit jamuan dan juga pameran kerja-kerja yang telah dilakukan oleh Profesor Khalijah selama ini. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daddy don't want me lah. And where's your robe? I want to take a photograph of you with your robe. I datang ke pada